Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim, amma ba'd. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berceritakan tentang kisah kehidupan para sahabat. Bertajuk perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Setelah mendapat tugas kenabian, Nabi SAW menjalankan usaha dakwah di Mekah selama 9 tahun dan terus berusaha demi petunjuk dari Islam kaum baginda Nabi SAW. Di kalangan orang yang menolong baginda Nabi SAW, terdapat hanya segolongan kecil daripada mereka yang telah menerima Islam serta segelintir orang yang masih belum memeluk Islam. Kebanyakan orang kafir Mekah berusaha sedaya upaya untuk menyusun dan mempersedakan baginda Nabi SAW serta para sahabat radhiyallahu anhu serta dengan berbagai-bagai cara tanpa melepaskan sebarang peluang yang ada. Bapa saudara baginda Nabi SAW, Abu Talib, juga di antara mereka yang baik hati. Walaupun tidak memeluk Islam, dia tetap membantu baginda Nabi SAW dalam semua segi. Selepas 10 tahun baginda Nabi SAW menjadi Nabi, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir pun mendapat lebih banyak peluang untuk menghalang penyebaran Islam dan menyeksa orang Islam dengan berbagai-bagai cara secara terbuka. Nabi SAW telah pergi ke Taif dengan anggapan bahawa di sana ada kabilah Thaqif yang ramai bilangannya. Sekiranya kabilah tersebut memeluk Islam, maka kaum muslimin di Mekah akan mendapat keselamatan daripada segala kesusahan tersebut dan Taif akan menjadi pusat penyebaran Islam. Setelah tiba di sana, baginda Nabi SAW telah berbicara dengan 3 pembesar yang dianggap tinggi darjatnya. Baginda Nabi SAW menjurus mereka kepada agama Allah SWT dan berusaha menarik perhatian mereka untuk membantunya. Walau bagaimanapun, mereka bukan sahaja tidak menerima ajaran baginda Nabi SAW, sebaliknya telah menjawab sedikit kasar dan tidak berakhlak sekali. Sekurang-kurangnya mereka patuh melayan tetamu yang baru datang dengan baik sesuai dengan sifat suka melayan tetamu yang memang termasyhur di kalangan bangsa Arab. Sebaliknya, mereka telah menjawab secara kasar. Mereka juga tidak rela Nabi SAW tinggal di sana. Nabi SAW menganggap mereka yang merupakan pembesar kaum ialah orang yang baik dan akan bercakap dengan sopan, tetapi salah seorang daripada mereka telah berkata, "Oi, engkau ke orang yang Allah SWT hantar sebagai Nabi?" Orang yang kedua pula berkata, "Jiakah orang lain daripada kamu yang Allah SWT temui untuk itu sebagai Nabi?" Orang yang ketiga pula berkata, "Aku tidak ingin bercakap dengan kamu kerana kalaulah kamu sememangnya Nabi sebagaimana didakwakan, maka mengingkari percakapanmu mendatangkan musibah, dan sekiranya kamu seorang pendusta, aku tidak ingin bercakap dengan seorang seumpama itu." Apabila baginda Nabi SAW tidak menaruh harapan lagi terhadap pembesar-pembesar itu, baginda Nabi SAW cuba bercakap-cakap pula dengan orang lain, kerana baginda Nabi SAW adalah seorang yang hemah kecelakaan dan kecelakaan seumpama gunung melayangnya, tiada seorang pun yang sanggup menerimanya. Bukan saja mereka tidak menerima, bahkan mereka telah berkata kepada Nabi SAW, "Keluarlah dari bandar kami ini serta-merta, pergilah ke mana-mana yang kamu suka." Apabila baginda Nabi SAW sudah langsung tidak menaruh harapan lagi terhadap mereka, maka baginda SAW telah memulakan langkah untuk pulang. Mereka telah menghantar budak-budak untuk mengajar, mengejek, mempersendakan dan melontari baginda Nabi SAW dengan batu hinggakan kedua-kedua kasut baginda Nabi SAW dilumpuri dengan darah yang mengalir. Dalam keadaan itu, Nabi SAW pula apabila baginda SAW sudah selamat daripada pengacau-pengacau tersebut, baginda SAW berdoa, "Ya Allah, kepadamu lah aku mengadu kelemahanku, kekuranganku, daya upayaku, kehinaan pada pandangan manusia. Ya Ar-Rahman Rahimin, kalau Tuhan yang orang yang tindas, engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang siapa yang menyerahkan aku, atau kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun
afiatmu sudah cukup buatku. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan yang teratur di atas nur itu, urusan dunia dan akhirat. Daripada engkau yang menurunkan kemarahanmu kepadaku, atau engkau murka kepadaku, kepada mula aku tetap merayu sehingga engkau redha. Tiada sebarang daya yang ini untuk melakukan kebaikan, dan tiada upaya untuk meninggalkan kejahatan kecuali dengan petunjukmu. Dengan doa sedemikian, bersemarahlah sifat Qara Allah Subhanahu Taala, Raja segala raja. Lalu Jibril AS datang memberi salam kepada dan berkata, Allah SWT telah mendengar perbualan kamu itu dengan Tuhan, dan telah mendengar jawapan mereka, serta menghantar satu malaikat bertanggungjawab ke atas gunung Kanang. Perintahkan saja malaikat itu supaya melakukan apa-apa saja yang Tuhan kehendaki. Setelah itu malaikat tersebut memberi salam dan berkata, saya akan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Tuhan, sama ada diperintahkan supaya saya melagakan bukit bukau di kedua arah supaya mereka semua hancur, apa-apa saja hukuman yang Tuhan tetapkan. Baginda Nabi SAW ialah seorang yang amat pengasih lagi belas kasihan. Baginda Nabi SAW telah memberi jawapan, aku tetap menaruh harapan kepada Allah SWT bahawa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang yang akan menyembah Allah SWT dan